Baik, alhamdulillah, insyaAllah pada kita nak mula dalam masa terdekat ni. Jadi kita tunggu Ustaz, ada sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang akan bersama-sama kita dalam seminit dua ni, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat yang di luar sana yang ingin mengikuti dan ikut program Bohol Talk kita pagi ni boleh sama-sama masuk dalam Zakat Pulau Pinang, Facebook Zakat Pulau Pinang, dan boleh share juga kepada sahabat-sahabat tuan dan perempuan. Okay, kita duduk orang dalam 10 orang ni, insyaAllah kita boleh jalan dulu, nanti sahabat-sahabat kita akan masuk ujian, insyaAllah. Baik, kita mula insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan sebuah kurnia dan izin Allah jua, maka dapat sama-sama kita berada lagi pada pagi ini di dalam program Duha Talk Zakat Pulau Pinang. Dan alhamdulillah bersama-sama dengan kita pagi ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Sofwan bin Azmi yang merupakan mantan YDP, pelajar-pelajar Pulau Pinang di Mesir, dan alhamdulillah sekarang Ustaz dah kembali berada di Malaysia dan berkhidmat di sini. Jadi kita syukur kerana pagi Jumaat ni merupakan Sayyidul Ayyam yang kita mengharapkan pertemuan kita walaupun di dalam secara maya ni Ustaz kan akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya, rahmatnya dan juga kasih sayangnya yang berpanjangan, insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat penonton-penonton yang ikut kita pada pagi ini, bolehlah kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain untuk dipanjangkan lagi maklumat-maklumat kita ni ataupun apa yang akan dikongsikan oleh Saudara Dr. Sofwan dapat diterima oleh sahabat-sahabat yang lain di seluruh Malaysia khususnya dan seluruh dunia amnya. Jadi kita nak kenalan dulu kot dengan ustaz kita yang nampak berseri-seri ustaz ni kan. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan barakahnya dan rahmatnya yang berpanjangan, insya-Allah. Jadi mungkin untuk yang pertama ni ustaz,
Ustaz boleh kenalkan diri juga, Ustaz tinggal di mana, kemudian belajar di mana, dan apa ni, pernah memegang jawatan-jawatan di dalam persatuan yang pernah Ustaz sandang dulu. Jadi saya dengan semangat silakan Ustaz untuk mukadimah ni ataupun ta'aruf ni Ustaz. Boleh terkumpul. Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawalah amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Azhari Saleh selaku moderator dan juga merupakan pengurus bahagian dakwah lah untuk Zakat Pulau Pinang. Mudah-mudahan pertemuan kita bersama dengan pendengar dan penonton dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah. Untuk pengenalan diri ya, orang kata tak kenal maka tak cinta lah. Macam mana ni baru kenal Ustaz juga. Ustaz Azhari segok orang lah. Allah. Dan untuk permulaan pengenalan diri, nama ana Muhammad Sofwan bin Azmi. Muhammad Sofwan bin Azmi sebelum ni tinggal di Kuala Batas, Pulau Pinang. Dan yang terkini tinggal di Bertam lah. Di Bertam. Di Bertam Putra. Bertam Perdana kan Bertam Putra Ustaz? Bertam Putra Ustaz, dekat dengan Maidin. Bertam Putra. Senang nak pergi shopping Maidin Ustaz. Betul, setiap hari boleh pergi. Okey. Okey, seterusnya berkenaan dengan sekolah ataupun pengajian. Untuk yang terakhir di peringkat sekolah, ana sebelum ni sekolah di Maktab Mahmud Al-Ustar. Terakhir pada 2000. Sama sekolah kita Ustaz. Ustaz Tomila. Sekolah sama Ustaz. Ana tahun 600 lah, tahun 86. Oh, ana ni lapis-lapis bawah ni. Tak lah bawah nak panggil apa ni. Ana terakhir di tahun 2012 Ustaz. Stam 2012. 2012. Kemudiannya selepas daripada stam tu bila mana mas 2013 plan dah perancangan asalnya nak melanjutkan pelajaran di luar negara disebabkan tahun 2013 tu berlaku pergolakan di luar negara terutamanya Mesir lah. Maka ditawakuf ataupun diberhentikan untuk meneruskan pengajian di Mesir. Maka kami ni hak batch 2013 ni mengambil satu inisiatif baru, tak boleh luar, kita isi hak dalam lah. Jadi pada 2013, di penghujung 2013 tu sempatlah masuk universiti tempatan terlebih dahulu di Universiti Sains Islam Malaysia, UC. Anada beberapa bulan je, lepas tu dapat panggilan daripada Zakat ataupun Jabat Agama mengatakan dibuka kembali untuk pengambilan pelajar di luar negara, khususnya Mesir lah. Di Universiti Malaysia ni Anam sempat saatlah sebulan dua macam tu. Kemudian dapat panggilan nak kata punya semangat ni nak sambung Mesir. Maka berhentilah, kita berhenti betul, kita sambung ke Mesir di Universiti Al-Azhar ujung 2013 dan sampai 2018 5 tahun lah Ana berada di Mesir mengambil jurusan kuliah Syariah wal Qanun, tapi dalam perkhususan Syariah Islamiah. Itu sikit banyaklah berkenaan dengan latar belakang sekolah lah ataupun pengajian. Lepas tu Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah. Ingat tak boleh habis, Alhamdulillah boleh habis kak. Maknanya di sana selama lebih kurang sesi pengajian tu lebih kurang 4 tahun ya Ustaz no? 4 tahun. Kalau ikut sekarang ni dah jadi 5 tahun dah Ustaz. Sebabnya 4 tahun di kuliah. Sebelum 4 tahun tu kena masuk setahun di markas bahasa. Ya, markas bahasa. Semuanya zaman Ana dulu ni kami sempat boleh masuk kuliah sekali dengan markas bahasa. Jadi dapat singkatkan 4 tahun lah.
Itu berkenaan dengan pengajian. Semasa berada di Mesir, antara jawatan ataupun antara amanah yang telah diberikan kepada ana, yang terakhir sekali adalah inilah penasihat Badan Kebajikan Pelajar Pulau Pinang Mesir tahun 2018-2019. Ana baru balik lah mesti Ustaz, tahun 2019. Awal tahun. Oh, baru jugalah. Baru jugalah. Alhamdulillah Ya, lah. Maknanya habis-habis di sana terus balik ke sini lah. Balik habis hujung tahun 2018, balik bulan 1 2019. Bulan 1 2019 no? Alhamdulillah lah. Itu apa nama ni, kira sekarang ni bila dah balik ni ada ustaz berkhidmat di mana-mana ni? Mana-mana tempat sekarang ni? Mana ada berkhidmat? Kerja lah ni, maksudnya kerja di mana lah ni? Sekarang ni ana kerja di, alhamdulillah, saya berkhidmat di Akademi Darul Iftaq. Akademi Darul Iftaq di Sungai Jagung, Kedah. Di bawah seliaan dan pengelolaan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Oh, ya. Alhamdulillah. Maknanya sampailah sekarang ni Ustaz. Anda berkhidmat di situlah no? Ya. Baik. Mungkin bila Ustaz cerita tentang latar belakang yang mana kita dengar tadi tertariklah bila mana Ustaz dah masuk ke USIM, tapi oleh kerana semangat untuk nak belajar di luar negara ni, dia sangat mendalam ni, walaupun dah masuk USIM sanggup patah balik juga untuk nak pergi ke Mesir. Dan alhamdulillah Allah bagi peluang tu, Ustaz dapat duduk di sana dan dapat menghabiskan pengajian di Mesir tu, masya-Allah. Jadi bila Ustaz sebut tentang belajar di Mesir Ustaz kan, yalah bila duduk di luar negara ni dah tentulah ada rintangan dia, ada cabaran dia, ilmu di negara luar, khususnya di Mesir ni yang kita katakan di antara tempat gedung ilmu lah Ustaz kan. Jadi mungkin ada yang Ustaz nak kongsikan dengan kita di sini pada pagi ini, cabaran-cabaran, rintangan-rintangan yang Ustaz hadapi waktu belajar di Mesir. Betul Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Pengajian di Mesir seperti mana yang Ustaz Azhari sebutkan tadi itu, memang ana start daripada sebelum STAM lagi, memang dah perancangan tu nak melanjutkan pelajaran di Mesir. Jadi bila mana semangat ni kita ambil STAM dan sebagainya, tiba-tiba tak boleh pergi. Kita rasa macam ana tak target, paling kurang pun sekiranya semester ataupun setahun berada di Universiti Tempatan tapi dipanggil kembali, maka ana akan pergi. Nak kata punya semangat ni. Jadi salah satu ataupun keistimewaan yang berada di Mesir ni, seperti mana kita tahu, bila sebut universiti yang mengeluarkan ulama-ulama terbesar dunia, maka orang tersebut di antaranya yang pertama Syria. Memang ramailah lulusan bukan setakat degree tapi PhD ratusan bahkan ribuan per tahun. Maka Syria. Yang kedua, orang tersebut antaranya adalah Mesir. Jadi menyebabkan rasa kita minat benda tu, maka kita puluhlah. Itu yang pertama. Gedung ataupun tempat pengeluar ulama ataupun ilmuwan Islam terbesar dunia. Betul. Yang keduanya, berkenaan dengan Mesir ni, ia merupakan kami panggil istilah dia sebagai Ardul Kinanah. Tempat yang mana sangat barakat, tempat yang pernah dijejak oleh para nabi dan para rasul, maka menyebabkan kita rasa seronoklah. Ustaz-ustaz di sekolah dulu dia cerita Mesir macam mana dan sebagainya, membuatkan kita rasa seronok. Itu berkenaan dengan Mesir. Yang ketiganya yang menyebabkan ana lah sendiri rasa seronok untuk menyambung pelajaran di luar negara, khususnya Timur Tengah iaitu Mesir, ialah Universiti Al-Azhar ni merupakan di antara universiti Islam tertua dunia. Antaranya, mana kita tahu antara yang tertua Universiti Al-Qarawiyyin
di Maghribi, Universiti Zaitunah di Tunisia, dan Al-Azhar ni di antara nombor 3 ataupun top 5 lah universiti tertua dunia yang menyebabkan rasa nak pi, rasa nak ambil barokat tempat-tempat yang melahirkan ribuan bahkan jutaan ilmuwan Islam. Itu berkenaan dengan keistimewaan lah yang boleh menyebabkan ana menyambung pelajaran di Mesir walaupun berada di Malaysia ni setahun atau sebulan ataupun 2 bulan. Kita rasa macam inilah. Dia jadi macam kan? Semangat tu kan. Kita jadi macam duduk di Malaysia walaupun di Universiti Tempatan tapi hati kita ni ada kat luar. Ya betul. Betul, alhamdulillah hati dapat. Memang dia, yalah hati tu berkobak-kobak sungguh, dia memang hajat sangat untuk nak pergi ke sana kan. Ya. Tapi alhamdulillah Allah makbul lah tu kan. Dapat pergi tu. Okey. Betul. Bila duduk di sana tu cabaran. Ya. Untuk cabaran yang berada di sana, sebutlah di universiti tempatan ke, di Malaysia ke, di luar negara dan sebagainya, hatta di bulan pun memang ada cabaran dia. Di antaranya kalau mengaji di luar negara ni, kita tahu kita akan jauh daripada keluarga. Jadi bila menajuh pada keluarga ni, kita sendiri yang survive diri kita sendiri. Betul, antara cabaran lagi, kita perlu berdikari buat urusan kuliah sendiri dan sebagainya, bermuamalah ataupun berkomunikasi dengan Arab. Akan tetapi alhamdulillah lah bila mana berada di sana, kita hidup dalam secara kolektif ataupun jama'i, maka persatuan pelajar berada di sana, contoh macam saya ni, persatuan ataupun badan kebajikan pelajar Pulau Pinang Mesir mengambil alih tugas sebagai orang kata penjaga atau pewaris lah yang membantu pelajar-pelajar baru yang berada di sana lah, alhamdulillah. Di samping di sana ayah mak lah di sana. Depa sebut kalau YDP ni yang dipertua ni ataupun timbalan dan sebagainya tu macam mak dengan ayah. Mak ayah lah tu kan. Gaji mak ayah di sini. Okey. Terus betul cabaran yang berada bila mana berada di luar sana, kita tak ada pemantauan, kita bebas. Jadi disitulah mengajar aktif kita ni hidup berdikari dan juga menguruskan masa. Bila sebut berada di khusus di Mesir, cabaran yang tidak ada di tempat lain, kalau saya rasa lah, di antaranya bila mana berada di Mesir ni kita perlu menguasai 2 bahasa. Ustaz, mungkin Ustaz dah tahu lah, antaranya dipanggil sebagai bahasa Fusah Arab, yang kedua dipanggil sebagai bahasa Amiyah, bahasa pasak ataupun bahasa orang-orang masyarakat sana cakap. Fusah ni macam bahasa kan. Jadi bila mana sana berada di sana, anda ingat lagi kali pertama ataupun kali kedua anda masuk ke dalam dewan kuliah, kebanyakan para masyayikh ataupun guru-guru kita yang berada mengajar di kuliah, mereka bercakap dalam bahasa Amiyah, bahasa pasak. Bahasa masyarakat di pos tempat, macam bagi lorat lah, lorat kita lah. Lorat masuk tu mana boleh katakan tak sampai 10% ataupun 5% yang anda faham dalam kelas tu. Kita rasa macam nak teriak lah. Ya, betul. Tapi rata-rata apa anak-anak kita pelajar-pelajar yang di sana tu kebanyakannya memang kalau tak menguasai bahasa tu lagi, maknanya masing-masing memang susah lah untuk permulaan kan, untuk nak terima nak faham apa yang disebut oleh guru-guru di sana tu kan. Okey Ustaz, teruskan. Tapi bila sebut bahasa Fusah ni, ada juga disebut dalam dewan kuliah, dewan talaqi dan sebagainya lah. Jadi kita mengaji di situ dan juga di dalam persatuan pun mendedahkan pendedahan berkenaan dengan Arab Fusah dan sebagainya. Jadi sikit sebanyaklah berbantu, kita perlu kuasai 2. Kalau satu saja Arab Fusah, kita cakap bahasa Arab baku ni, kalau sembang dengan orang Arab biasa, mereka akan rasa macam seolah-olah macam kita ni macam cakap bahasa Melayu baku kat jalan. Awak nak pergi ke mana? Nampak macam pelik. Kalau kita sembang dengan orang Arab ataupun orang Malaysia di sini,
hang nak pergi mana? Kalau macam tu. Jadi kita kena kuasailah bahasa tu. Itu cabaran berada di sana lah, khususnya di Mesir. Kemudiannya cabaran lagi yang berada di sana berkenaan dengan masa lah. Macam saya, Allah Ta'ala amanahkan ataupun berikan satu tugasan yang mana kita kena menguruskan masa. Yang pertama persatuan, yang kedua kuliah ataupun talaki. Kena kuasai dua lah Ustaz. Jadi dia kena seimbang. Kadang-kadang dia jadi macam kita rasa macam pening kepala sikit, tapi kita dibimbing oleh badan kebajikan berada persatuan di sana, bagaimana menguruskan waktu dan sebagainya. Alhamdulillah kita boleh menguruskan waktu di sana lah. Contohnya siang kita ke kuliah, petang tu kita ke talaki, malam ada program dan sebagainya, ataupun ujung minggu ada program untuk mengeratkan pelajar-pelajar berada di sana lah. Untuk maklumat Ustaz, di antara pelajar Pulau Pinang yang terbanyak di luar negara, di antaranya Mesir lah. Mesir. Jadi bila mana kita buat program tu akan mengeratkan hubungan. Untuk apa? Untuk survival, untuk kita berada di Malaysia nantilah, bila nak menyampaikan ataupun nak berkongsi ilmu dengan masyarakat. Itu berkenaan dengan kita boleh belajar. Ya Ustaz. Kita boleh belajar di situ kan. Ya. Anda pun belajar di situ Ustaz. Awal-awal tu macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita nak menguruskan program dan sebagainya. Maksudnya bila mana kita berada di sana, secara automatik kita menguasai satu dipanggil sebagai ilmu turas, ilmu berkenaan kitab Arab dan sebagainya. Lepas tu kalau kita pulun ataupun kalau kita ambil apa yang ada lagi, kita boleh mendapat yang keduanya dipanggil sebagai ilmu muasarah, ilmu kontemporari, berkenaan dengan isu-isu semasa, apa hukum menggunakan vaksin dan sebagainya. Lepas tu kita ada diskusi, kita ada daurah dan sebagainya, maka benda tu membantu. Kalau kita hanya semata-mata bergantung dengan kitab-kitab turas semata-mata saja, pasal kitab-kitab lama, kita tak boleh nak mendepani masyarakat lah untuk di medan kita yang sebenar lah di Malaysia. Jadi kita kuasai juga ilmu-ilmu muasarah ataupun ilmu kontemporari, dan yang seterusnya kita menguasai ilmu-ilmu semasa. Anda pun duduk di sana tu baru tahu macam mana kita nak menguruskan ataupun nak membuat iklan, macam mana kita nak nak buat video dan sebagainya, walaupun taklah secekap mana pun, tapi kita tak ada sebanyak. Boleh je buat lah kan. Yalah. Itu berkenaan dengan cabaran berada di sana lah. Orang kata jauh daripada keluarga. Lepas tu kita menguruskan waktu kita sendiri. Yang ketiganya, kita berhadapan dengan masyarakat yang selain daripada kita, iaitu orang Mesir sendiri lah. Mana kita maklum orang Mesir ni dia kasar sikit. Dia katok kepala tu, dia tapak kepala tu Ustaz, kau melawak tu. Kita patah lah tapak kepala tu kan. Kita kalau kena tu kita buka langkah dah. Tapi di sana tu perkara biasa bagi mereka kan. Maknanya dia melawak lah tu kan. Ya Ustaz. Mereka memang melawak cara tu. Orang Arab kasar sikit. Di antaranya orang Mesir lah. Betul. Cabaran lagi berada di sana dari sudut kewangan. Sebab bila mana kita berada di Johor, kita tidak ada kewangan yang secukupnya, melainkan bantuan daripada orang ramai dan sebagainya lah. Itu berkenaan dengan cabaran berada di luar sana secara umumnya dan secara khususnya lah, insya-Allah. Ya. Jadi bila Ustaz sebut tentang bantuan-bantuan yang bila kita duduk di sana ni, kita duduk harap bantuan daripada kita panggil farmer father and mother punya father and mother punya bantuan kan. Begitu juga kalau kita tengok anak-anak di Pulau Pinang dan mungkin anak-anak negeri yang lain juga ada bantuan-bantuan mungkin daripada zakat, ada juga Ustaz kan? Ya.
mungkin apa nama ni, bila adanya sumbangan-sumbangan daripada pembayar zakat ni, salah satu asbab untuk pelajar-pelajar yang berada di luar negara juga, pelajar-pelajar yang berada dalam negara juga dapat menikmati sedikit ataupun sumbangan-sumbangan zakat ni untuk meneruskan pengajian, dan itu pun mungkin juga di antara salah satu kekuatan juga kan untuk teruskan pengajian Ustaz kan. Jadi bila sebut tentang apa bantuan-bantuan ini juga Ustaz, dan bila Ustaz sebagai mantan anak-anak YDP, anak-anak Pulau Pinang ni yang bisa menguruskan anak-anak di sana, maknanya segala perjalanan mereka dengan tempat tinggal dan sebagainya, dan di masa yang sama alhamdulillah ada menerima bantuan daripada zakat yang bila ada suasana macam tu, Ustaz nampak macam mana, bagaimana keadaan tu bila ada bantuan dan sumbangan daripada pihak zakat dengan bayaran-bayaran zakat orang bagi ni, apa Ustaz rasa, maknanya adakah dia ni boleh bagi pelajar-pelajar kita yang ada di sana tu semakin semangat dan juga semakin mudah untuk nak melaksanakan pengajian tu Ustaz? No? Bismillah walhamdulillah. Berkenaan dengan soalan ataupun pertanyaan yang ditanya oleh Ustaz Zahri, bagaimana bantuan zakat ni mengharmonikan, menceriakan pelajar di sana? Anda boleh sebutkan memang seronok Ustaz. Memang seronok lah. Kita rasa seolah-olah beban kita ni kurang, diambil perhatian oleh orang-orang yang berautoriti ataupun orang lain lah. Jadi bila sebut berkenaan dengan bantuan zakat ni, anda pernah ingat lagi bila mana anda berada di alam sekolah. Dalam sekolah, bila mana kita tengok, kita survey dan ustaz-ustaz tersebut, kalau antum semua mengaji di luar negara, khususnya di Mesir, antum boleh jimat banyak. Sebab apa? Di Mesir kita ada bantuan pendidikan ataupun bantuan kepada pelajar. Bila mana anda tengok macam tu, kita rasa tertarik, menyebabkan anak rasa nak pergi ke Mesir. Yang pertama, tempat melahirkan ulama'. Yang keduanya, kita rasa seolah-olah kita tak terbeban dengan kos pembelajaran bila mana kita berada di universiti. Contoh dia khususnya di Mesir. Yang mana kita tahu kalau di Malaysia ni kos yang sangat besar juga, dan kita ada persaingan. Macam mana ni, ana jenis fikir juga. Ana kata, kalau di Malaysia ni kita kena bersaing dan sebagainya. Jadi dia jadi susah. Jadi bila mana sebelum ana ambil Islam tu, ana dah target dah. Ana akan sambung ke Mesir, dan kalau boleh tu ana kata kat diri ana, aku tak mau menyusahkan mak ayah. Sebab kita tahu mak ayah kita dah terbeban dah dengan adik-beradik yang lain nak support dan sebagainya. Jadi kita plan. Maka alhamdulillah bila mana berada di sana, zakat boleh dikatakan memberi bantuan dan menyokonglah menampung kos pengajian yang berada di sana. Bahkan kalau di luar negara khususnya di Mesir, duit bantuan yang diberikan oleh zakat khususnya bukan saja dapat menampung kos pengajian yang orang kata di sana ni amatlah murah di Mesir. Yang keduanya adalah dapat menampung kos seharian. Dari segi penginapan dan sebagainya lah, banyaklah seronok. Jadi menyebabkan belajar tu kalau dapat tu, kita rasa beban tu, kita rasa lega dan sebagainya lah. Sehingga kan pengalaman nikmatnya tak terkata lah Ustaz. Malah bila terima tu kan, alhamdulillah. Okey. Macam anda sebut pengalaman anda sewaktu memegang jawatan ataupun portfolio sebagai siswa agung, kami menguruskanlah zakat ni. Jadi adalah mungkin kita punya pengurusan ataupun waktu nak susun nama dan sebagainya tu ada yang terlambat sedikit dan sebagainya, sehingga ke pelajar waktu tu rasa marah. Kena kata betapa perlu zakat tu. Sehingga kan bila mana ada yang lawak Ustaz, kalau kita bagi kita lewat dan sebagainya, dia kata, satuan ni makan duit pelajar ke?
Macam tu. Nak kata pentingnya kewangan atau bantuan pendidikan yang berada di sana lah. Khususnya kita sedia maklum, pelajar di sana ada dua, satu pengajian Islam, yang keduanya perubatan. Jadi perubatan dia kos pengajiannya tu tinggi sikit lah. Dia tinggi ya. Jadi kalau pengajian atau pengajian Islam, insya-Allah anda boleh berikan, kata dia boleh support bukan setakat pengajian, bahkan kos secara hidup berada di sana. Ya. Dan sebahagian kita sedia maklum, kita tahu ada sebahagian waris dia tak mampu nak support ataupun nak menampung pengajian anak dia berada di sana. Jadi dengan bantuan zakat inilah sedikit sebanyak dapat menampung kos pengajian dan secara hidup bila mana kita berada di sana, khususnya di Mesir, insya-Allah. Itulah Ustaz kan, maknanya bila kita dibantu dengan zakat, dengan sumbangan-sumbangan daripada ramai yang juga, dia di antara salah satu juga semangat untuk kita nak teruskan pengajian tu kan Ustaz kan, untuk kita rasa lebih bersungguh-sungguh lah untuk nak melaksanakan pengajian ni. Dan bila kita dah dapat tu, kita dah mudah untuk kita nak bayar sewa rumah antaranya Ustaz no? Bayar sewa rumah, kemudian nak makan-makan, walaupun perbelanjaan di sana agak murah lah kita kata, tapi kalau dah tak ada ni malah susah hati jugalah untuk kita nak duduk di sana sebab dah duduk di tempat orang kan. Jadi berdasarkan pengalaman tu juga Ustaz, apa yang sering dilalui oleh pelajar-pelajar di sana lah, bila mereka terima bantuan zakat ni antaranya, dan macam mana reaksi mereka bila terima bantuan daripada zakat ni untuk dibelanjakan secara umumnya lah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi juga, masuk saja mereka kata bagi kita duit zakat, masuk dah. Allah, aku tengok reaksi mereka macam mana kan. Gembira yang tak terkatakan macam mana kalau tu Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Terima kasih kepada Ustaz Zari untuk berkenaan dengan reaksi ataupun bagaimana cara pelajar di sana menguruskan kewangan. Kalau berkenaan dengan pelajar di sana, Ana spesifikkan untuk diri Ana lah, sebab Ana sendiri yang uruskan kewangan Ana sendiri. Untuk pemakluman sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila sebut reaksi pelajar di sana, contoh macam mana bila dapat bantuan zakat, kita rasa seronok. Seronok ni boleh katakan boleh sujud syukur dan sebagainya, sebab kita ni memang memerlukan benda tu. Jadi bila mana beri, maka kita rasa dihargai. Jadi untuk berada di sana, Ana boleh sebutkan bahawasanya bantuan zakat berada di sana, Ana, jenis keluarga Ana ataupun keluarga ibu ayah Ana ni, dia tak suka kalau Ana jenis meminta-minta. Contoh nak pergi ke luar negara tu, butik dan sebagainya tu, dia kurang sikit. Jadi Ana berpeganglah, kita ikut saranan ataupun apa yang diberikan ibu ayah kita. Jadi Ana pergi di sana, boleh Ana katakan totalinya Ana akan menggunakan duit bantuan zakat. Untuk pemakluman, Ana dapat bantuan zakat ni sebanyak 5 kali. Sebab apa 5 kali? Macam Ustaz Zadi sebut tadi, 4 kali je. Sebabnya yang terus sekali adalah kami dapat sebelum kami terbang di Mesir, kita dapat bantuan dari segi penerbangan. Ni Ana sebut ni spesifik berkenaan dengan Mesir lah. Jadi zakat membantulah dari segi kos tambang penerbangan bila mana kita berada di sana. Jadi lebih kurang dia tak ingat dah lama dah, lebih kurang 2,000 kot zakat bagi untuk kos penerbangan. Jadi dari segi kos penerbangan, kami pelajar tak, orang kata tak fikir dah. Sampai di sana pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berbekalkan dengan kewangan kita sedikit tu. Jadi Ana pada tahun pertama tu ada dah masuk kuliah dah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syarat nak dapat bantuan tu kita kena lulus tahun. Jadi alhamdulillah Ana masuk tahun pertama tu Ana lulus. Jadi dapatlah duit bantuan tu untuk menampung kos pengajian
dan juga kos seharian yang berada di sana boleh cover lebih pada setahun. Itu benda yang anda rasa seronok lah, seronok. Bila mana berada di sana disebut tadi 5 sekali bantuan penerbangan, 4 kali adalah bantuan kuliah lah, bantuan kuliah. Untuk 4 kali bantuan pendidikan ni anda boleh sebutkan di antara benda yang kami gunakan adalah yang pertama sekali adalah kos pengajian, yang kedua kos berkenaan dengan kitab-kitab kuliah, lepas tu disambung dengan kitab-kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab-kitab pengajian lah, yang mana Ustaz tengok kat belakang ni, semua ni bagi zakat ni. Alhamdulillah roh, banyak tu kitab. Tapi semua tu kira kitab yang apa hak mengaji ke ataupun kitab yang apa nama ni tambahan-tambahan yang masa beli di sana. Yang ni kitab daripada kitab talafi Ustaz. Kalau kitab kuliah ada juga. Kitab kuliah pun ada. Jadi benda walaupun kitab talafi tapi kadang-kadang dia digunakan untuk kuliah jugalah, sikit sebanyak membantu. Jadi untuk 4 kali bantuan pendidikan tu antaranya beli kitab. Yang ketiganya dari segi kos kediaman ataupun penginapan. Bila mana kita sedia maklum, bila mana kita berada di sana, ada 2 lah tempat kita nak dari segi kediaman atau penginapan pelajar. Yang pertama sekali di asrama pelajar Pulau Pinang. Yang ni banyak bantulah. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya dari segi kos rumah sewa. Macam mana anda duduk di sana 5 tahun, 4 tahun anda berada di asrama pelajar Pulau Pinang. Sebab apa berada di asrama? Sebabnya menguruskan pelajar-pelajar yang berada di sana lah. Sebab anda pegang bahagian kepimpinan, jadi kita kena urus dan kena ada seliaan dan juga orang panggil pantauan. Macam orang kata ni lah, saya sebut tadi ayah dengan mak tu. Jadi kena tengok anak-anak dia di rumah ni kan, lebih ya. Dan itulah kos pengajian, kos belian kitab dan juga kos sara hidup. Itu untuk item berkenaan dengan 4 kali bantuan pendidikan yang anda dapat tu. Dan untuk yang istimewanya, bila mana 3 ni kita dah habis gunakan, masih ada berbaki lagi anda gunakan duit itu untuknya di antaranya dengan zakat itu anda guna balik Malaysia sebanyak 3 kali. Alhamdulillah. Anda duduk sana tahun yang kedua anda balik. Lepas tu tahun yang keempat dan tahun yang kelima. Balik sat lah, balik ambil semangat sikit jumpa mak ayah. Jadi boleh bantulah. Lepas tu berkenaan dengan bantuan zakat juga, bila mana kalau kita menguruskan kewangan dengan sebaiknya, alhamdulillah pada tahun yang keempat, tak silap anda 2017, anda mengerjakan umrah daripada Mesir. Dan juga di umrah sah. Ya, alhamdulillah. Lah buat umrah. Alhamdulillah. Haji tak ada. Haji tak ada. Haji tak ada. Betul, bila mana insya-Allah doa. Amin. Berkenaan dengan umrah tu pengalaman istimewa lah. Tahun keempat tu sebabnya bila tahun 4 ni dia rasa ringan sikit lah. Kita pun fokus tahun akhir. Jadi anda plan, anda rancang mengerjakan umrah daripada Mesir. Jadi kos dia dah jimat sikit lah berbanding dengan kos kita mengerjakan umrah di Malaysia. Bila mana berada di sana, kami pergi bulan Ramadan. Seronok lah bulan Ramadan ni. Senang kata kalau kita nak dengar khori Masjidil Haram turun ke semuanya, majoritinya kita pergi bulan Ramadan. Kita boleh tengok, boleh dengar. Seronok lah. Anda pergi sana dan daripada bulan Ramadan sampailah bulan Syawal. Lama lah. Maksudnya sebulan ke di sana? Ujung bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan. Lepas tu sambung dengan 3 hari Syawal. Jadi rasanya lah.
Raya kat sana, seronok Ustaz. Alhamdulillah. Itu Mesti berkenaan rindu dengan suasana tu kan. seronok Ustaz, seronok. Memang kalau diizinkan lagi, ana akan pergi lagi, beringin. Sebabnya InsyaAllah, amin. waktu tu kita rasa suasana dia sangat lain dengan suasana yang berada di Malaysia. Contoh anda boleh bagi, kalau di Malaysia, satu Ramadan di sini seolah-olah macam hari Jumaat. Tidak. Ya. Kalau di luar sana, di Mesir ataupun di Mekah ataupun Madinah, satu Ramadan sampailah hujung Ramadan seolah-olah seperti mana hari Jumaat. Allah. Maksudnya lagi 10 hari nak dekat 10 malam terakhir Ramadan tu, orang lagi ramai, lagi bertambah-tambah. Lagi ramai. Dan kalau kita di sini, kalau Ustaz, kalau kita di sini 10 malam terakhir tu orang kalut nak pergi beli baju raya. Ya, masih sibuk nak buat kuih. Surau-surau masjid pun dia jadi surut lah. Tapi kalau di Mekah, Madinah tu, Masya Allah, semakin ramai lah kan 10 malam terakhir tu. Macam di Mesir, macam di Mesir pun sama juga Ustaz. Macam di Mesir pun sama juga. Hingga kan anda pernah tanya, depa ni kalau lagi 10 hari, depa ni Ustaz tak faham bahasa utara tu. Depa okey. Senang faham. 10 hari sebelum Syawal ataupun 10 hari Ramadan yang terakhir, mereka membawa keluarga mereka untuk mengimarahkan surau ataupun masjid. Sehingga kan bila mana kita tanya mereka Ustaz, mereka duduk sana seharian, balik pagi, tanya hantar kerja ke esok? Dia kata tak, aku ambil cuti. Maksud dia, mereka kumpulkan cuti mereka tu, diberikan kepada 10 malam terakhir. Seronok Ustaz. Allah. Nak ambil suasana tu, sanggup ambil cuti tu kan. Ya. Alhamdulillah, no? Itu pengalaman dari segi berada di umrah memang seronok. Lepas tu yang terakhir sekali dalam tempoh 4 kali anda menerima bantuan pendidikan ni. Yang ni anda tak nak kongsi dengan orang, sajalah kongsi kat dalam ni. Kalau Ustaz sebut tu pengajian di Mesir kalau di peringkat ijazah sarjana muda selama 4 tahun. Kalau 4 tahun kenapa anda duduk 5 tahun? Sebabnya yang pertama sekali tahun yang terakhir tu anda mengulang, tapi mengulang anda tu sebabnya anda nak duduk lagi setahun lagi, bagi cukup 5 tahun. Sebab apa anda boleh ambil keputusan 5 tahun? Sebabnya anda tengok dari segi kewangan lah. Waktu tu kita boleh support kewangan tu melalui zakat bantuan pendidikan. Jadi anda tambah lagi setahun lagi untuk anda menimba ilmu, bukan sahaja dalam ilmu kuliah, bahkan dalam ilmu pengurusan dan juga ilmu talaqi. Jadi seronoklah anda tambah 5 tahun. Berdasarkan 4 kali bantuan pendidikan tu lah. Dalam masa 4 kali tu, 3 kali balik Malaysia, sekali anda mengerjakan umrah, dan anda tambah setahun lagi pengajian anda berada di Mesir. Jadi memang cukup lah kalau kita menguruskan dengan sebaiknya, memang cukup bantuan pendidikan yang diberikan oleh Zakat Pulau Pinang, insya-Allah. Tapi kira bantuan zakat yang Ustaz biasa terima ni secara umum je lah. Mungkin Ustaz boleh nak kongsi dengan apa penonton-penonton ataupun dengan tadi. Secara umumnya lah, keseluruhan yang pernah Ustaz terima tu, minta maaf mungkin agak nak kata sensitif pun tak kot rasanya. Sebab mungkin Ustaz boleh bagi kita jumlah selama belajar tu berapa banyak zakat yang pernah Ustaz terima lah, jumlah dia. Mungkin kita boleh kongsi. Jumlah insya-Allah untuk yang anda sebutkan tadi, yang seperti mana dimaklumkan, anda dapat 5 kali. Kali pertama tu kos penerbangan sebanyak 2,000. Ya, 2,000 lah. Dan bantuan pendidikan 4 kali, dan dalam 4 kali tu kami ada perubahan dari segi jumlah. Anda sempatlah berada peralihan jumlah zakat yang diberikan kepada pelajar tu. 2 kali yang pertama kami diberikan, 2 kali pertama ni anda sempat dapat 6,000.
Maksudnya kalau 2 kali 6,000 darab 2, 12,000 lah. Tidak Ustaz? 12,000 ya. Lepas tu untuk 2 kali yang terakhir, 12,000. Untuk 2 kali yang terakhir, bantuan pendidikan, waktu tu dinaikkan jumlah bantuan pendidikan sebanyak 8,000. Alhamdulillah lah. Waktu diumumkan naik 8,000 tu, semua pelajar Pulau Pinang muka senyum Ustaz. Allahu Akbar. Yalah, seronok kan? Mana yang Ustaz dah dapat 8,000 2 kali? 2 kali 16,000. Ya Ustaz. Bila mana kita kira-kira balik, lebih kurang 30,000. Betul, 30,000. 30,000 yang ana duduk di sana selama 5 tahun. Ni ana kira ni maksudnya ana gunakan kesemuanya dalam masa 5 tahun itu sejumlah 30,000. 5 kali ataupun 5 tahun berada di sana. 3 kali ana pulang ke Malaysia. Sekali ana melakukan umrah di Mesir daripada Mesir, di Madinah dan Mekah daripada Mesir. Setahun ana tambah pengajian ana, asal 4 tahun jadi 5 tahun. Dan di samping itu ana boleh membeli kitab-kitab pengajian sama ada di kuliah maupun peringkat talaqi ataupun pengajian umum ini. Dan juga menampung kos-kos seharian lah, penginapan, kediaman kita, makanan, pengangkutan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, kita rasa seronok dan kita rasa bersyukurlah di atas apa yang telah diberikan lah peringkat zakat Pulau Pinang. Alhamdulillah. Yalah, betul lah, maknanya secara umumnya seorang pelajar dapat diperuntukkan lebih kurang dalam 30,000 seorang kan Ustaz kan? Maknanya ada beberapa ramai pelajar-pelajar kita di Pulau Pinang, anak-anak di Pulau Pinang ni yang dibantu oleh zakat Pulau Pinang. Dah tentulah kalau kata kita nak sebagai individu nak bagi untuk seorang pelajar saja pun mungkin kita rasa satu jumlah yang sangat besar juga tu, 30,000 tu Ustaz kan. Jadi alhamdulillah bila mana pembayar zakat bayar zakat kepada zakat Pulau Pinang, itu di antara perkara yang kita boleh sama-sama kongsi dan sama-sama bantu anak-anak kita yang belajar di luar negara dan di dalam Malaysia pun kita ada. Sebab tu antara bantuan yang ada di zakat Pulau Pinang ni disebut sebagai derma siswa ni, maknanya kita membantu anak-anak negeri kita ni untuk belajar di peringkat universiti kan. Sebab tu kalau satu seginya tu kita kata macam saya sebut dasar lah, kita nak tanggung seorang pelajar saja pun kita rasa macam 30,000 ni bukan jumlah yang kecil lah kan. Tapi alhamdulillah berkat pembayar zakat tu kita boleh bagi kepada semua pelajar kan yang ada di sana. Jadi Ustaz, alhamdulillah kita dapatlah maklumat-maklumat yang telah dikongsi oleh Ustaz Sofwan dengan kita yang menonton sekalian, yang mana kalau kita tengok tajuk kita hari ni pun sebab zakat hampa kami boleh mengaji universiti kan. Maknanya kalau bukan sebab membayar zakat, mungkin ada di kalangan anak-anak kita yang tak ada siapa yang boleh bantu kan, tak ada siapa yang boleh sokong untuk bagi bantuan ataupun sumbangan untuk teruskan pengajian ni. Jadi untuk yang terakhir ni Ustaz, insya-Allah sebagai soalan yang penutup lah kita kata, apakah harapan ataupun kata-kata terakhir Ustaz lah kepada pembayar zakat khususnya, dan begitu juga kepada adik-adik kita yang belajar di luar negara ni yang masih lagi menerima sumbangan ataupun bantuan daripada pihak zakat Pulau Pinang khususnya, yang ada pelajar-pelajar anak negeri Pulau Pinang yang ada di Mesir, yang ada di Jordan, yang ada di Morocco, yang ada di Indonesia, dan begitu juga yang berada dalam Malaysia yang menerima sumbangan-sumbangan zakat ni. Jadi ada harapan kita terakhir Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Terima kasih kepada Ustaz Azhari, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Harapan
orang kata harapanlah dan juga pesanan kepada diri ana juga, sama-samalah, marilah kita sama-sama mengeluarkan harta, menyucikan harta kita melalui jalan zakat. Bila mana kita tengok sirah Nabi sendiri, di antara sahabat-sahabat Nabi yang besar, orang kata orang kanan Nabi ni, mereka ni seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sa'ad ibni Abi Waqqas, semua mereka ini boleh dikatakan kalau kita mengaji sirah, kita mendalami kehidupan mereka, mereka di antara jutawan yang dermawan. Anda boleh sebutkan Ustaz, anda kongsi sikit Ustaz, anda sirah sikit no? Boleh ke? Boleh. Allah boleh. Di dalam perang Tabuk sendiri, bila mana Rasulullah sebut kita nak berperang, kita nak keluarkan harta kita untuk menampung kos peperangan, maka sahabat berebut nak mengeluarkan, nak menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Itu berkenaan dengan perkara sunat. Sahabat berebut-rebut. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengeluarkan harta, dikatakan dalam kitab sirah, sehingga 1000 dinar. Ya. Kalau kita hari ni macam kira-kira macam tu lah, kira-kira 1 dinar kita ni lebih kurang 4.25 gram dia Ustaz no? Ya. Betul. 4.25 gram. Anda pun mengikuti ke harga semasa emas dan sebagainya sajalah. Jadi 4.25 gram tu bersamaan dengan RM1,000 hampir, lebih kurang lah cara nak mudah kira. Jadi RM1,000, Ustaz bayangkan Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan 1000 dinar. Maksud dia kalau kita boleh darat RM1,000, darat dengan 1000 dinar, berapa jumlah dia? Lebih kurang 1 juta. Hari ini. Bila mana kalau hari ni lah. Kalau hari ni Ustaz kata, okey, siapa nak infak? Orang angkat tangan, saya nak bagi 1 juta. Ini yang berlaku di zaman sahabat. Sayyidina Osman lagi banyak. Dia memberikan di antaranya waktu dalam peperangan Tabuk, dia mengeluarkan ataupun menyumbang di jalan Allah sebanyak 1000 ekor unta. Kalau hari ini kita kata secara mudah kira lah, harga unta lebih kurang 7,000. Cara nak mudah kira, kita letaklah 10,000. RM10,000 darat dengan 1000 ekor unta. Lebih kurang 10 juta. Ni sahabat Nabi. Ya. Dan bila mana kita menjadi sirah, ulama sirah sebut sahabat keluarkan harta, kadang-kala ada yang mereka ini mengeluarkan harta tak sampai 1/3 daripada harta mereka. Maksud dia Sayyidina Osman ni mengeluarkan harta lebih kurang tak sampai 1/3. Maksud dia kesemua para sahabat ni adalah jutawan. Akan tetapi mereka ini bukan jutawan yang bakhil, tapi mereka ni jutawan yang dermawan. Mereka meniru sifat yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan itu sedekah yang sunat. Bayangkan kalau mereka mengeluarkan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni zaman sahabatlah. Sebab tu Nabi sebut al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang berada di atas, iaitu tangan yang memberi, lebih mulia berbanding dengan tangan yang menerima. Jadi bila mana kita mengaji sirah, baru kita tahu bahawa sahabat ni di antara orang yang jutawan. Kaya mereka ini untuk membantu orang Islam yang lain. Kaya mereka ini digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka macam tu juga dengan kita, bila mana kita kaya, bila mana kita ada rezeki lebih, maka seyogianya sepatutnya kita mencontohi akhlak yang ditampilkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkenaan dengan harapan dan juga orang panggil semangatlah kepada diri anda sendiri untuk mengeluarkan harta, iaitu zakat sendirilah, menyucikan harta kita. Sebab bila kita berkeluar zakat ni, insya-Allah akan bertambah-tambah barakat. Akan bertambah-tambah lagi kebaikan dan sebagainya. Itu harapan anda kepada pembayar zakat. Dan untuk harapan kepada pelajar di sana yang menerima bantuan pendidikan, kita bila mana kita mendapat bantuan, kita gunakan sebaiknya, kita gunakan dengan menguruskan kewangan. Macam mana kita nak menguruskan kewangan kita? Dengan kita hidup secara kolektif, secara jama'i. Kalau contoh saya berada di sana, macam mana anda boleh menguruskan kewangan anda? Dengan bantuan dan juga tunjuk ajar
daripada persatuan. Contohnya Badan Kebajikan Pelajar Pulau Pinang Mesir dan juga Pemeram Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir. Jadi di situlah kita mengambil dari segi ilmu pengurusan kewangan, yang mana anda sebutkan tadi sangatlah berbaloi kita menerima zakat ataupun bantuan pendidikan yang diberikan oleh Zakat Pulau Pinang. Jadi kepada anda, kepada sahabat-sahabat yang berada di sana, gunakan kewangan ataupun bantuan itu dengan sebaiknya dan jadikan ia tu sebagai batu loncatan kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan jadikan ia sebagai perkara yang mana boleh satu hari nanti aku pun nak banyak zakat juga untuk mempermudahkan saudara kita yang sedang menuntut ilmu. Jadi itu sebanyaklah perkongsian ataupun orang kata semangat untuk diri anak lah. Ni harapan ni bukan untuk pada semua yang berkata-kata ni lah yang sepatutnya yang perlu buat lah, insya-Allah. Jadi doa-doakanlah anak Ustaz noh semoga dipermudahkan dan menjadi penyumbang kepada zakat Pulau Pinang, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah, Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan sidang penonton yang berada di luar sana sekalian. Mudah-mudahan perkongsian yang telah dilontarkan oleh Ustaz Safwan pada pagi ini bersama-sama dengan kita sedikit sebanyak dapat kita menerima maklumat-maklumat tersebut dan juga semangat untuk kita teruskan lagi melakukan amal-amal soleh kita, insya-Allah. Ustaz ada sikit Ustaz. Boleh ke Ustaz? Ya, boleh. Silakan. Silakan. Boleh. Ada sikit lagi. Orang kata zakat harta, kita mengeluarkan harta. Betul Ustaz no? Ya. Adapun bagi pelajar, zakat ilmu pun ada zakat dah juga. Zakat ilmu ni. Ya, zakat harta mengeluarkan harta di antaranya 2.5 daripada keseluruhan harta kita. Adapun zakat ilmu, zakatul ilmi ta'limuhu ataupun zakat bagi ilmu ini dengan kita berkongsi ilmu, dengan kita mengajarkan kepada orang lain. Ini merupakan zakat. Betul. Betul Ustaz. Sebab tu pembayar ataupun penyumbang zakat yang telah pun menyumbang zakat kepada Zakat Pulau Pinang khususnya, maknanya pahala sumbangan tuan-tuan tu bukan dia terhenti di situ saja, kan? Jadi pahala tu dia terus berjalan, daripada tuan-tuan yang membayar zakat kepada amil kalau di Pulau Pinang, Zakat Pulau Pinang ni, maknanya pahala tu dia ada kesinambungan. Kalau dia pergi kepada anak-anak kita yang belajar di universiti, di institut pengajian tinggi dan sebagainya ni, masih lagi berjalan pahala tu Ustaz, kan? Kemudian dah habis belajar tadi ni, anak-anak ni pula termasuklah Ustaz Safwan sendiri yang mengeluarkan ilmu yang telah digali itu disampaikan pula kepada masyarakat yang lain, dan sudah tentulah pahala sumbangan zakat tadi itu terus berjalan sampailah berterusan lah, insya-Allah, kan? Itu yang kita kata kita buat kebaikan ni dia tak akan merugikan kita, insya-Allah, kan? Jadi terima kasih banyak antaranya terima kasih banyak Ustaz no daripada tingkat zakat Pulau Pinang sendiri, dan juga yang kalau saya ni zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam, Jabatan Hayat Agama Islam Pulau Pinang, betul di peringkat persatuan Badan Kebajikan Pelajar Pulau Pinang, Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, Majlis Gabungan Badan Kebajikan Anak-anak Negeri, MGB Bakan, dan juga yang menguruskan juga kami juga di sini juga adalah ada juga persatuan pelajar di sini, alumni dipanggil sebagai Ilmam Cawangan Pulau Pinang, pertubuhan lepasan mahasiswa Mesir Malaysia Cawangan Pulau Pinang, Ilmam Pulau Pinang lah. Terima kasih banyak kepada semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Okey, insya-Allah saya bagi pihak Zakat Pulau Pinang juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Safwan bin Azmi kerana sudi bersama-sama dengan kita pada program Duha Talk pagi ini yang membicarakan berkaitan dengan sebab zakat apa kami boleh mengaji universiti. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan bertemu lagi kalau diizinkan Allah pada waktu yang lain pula Ustaz. Mudah-mudahan
tuan-tuan yang berada di luar sana, pembayar zakat yang berada di luar sana tu, silalah tunaikan zakat tuan-tuan dan puan. Kalau sekarang ni kita berada di penghujung tahun 2020, mana kita boleh laksanakan dia sebelum berakhirnya tahun 2020 ni. Sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada semua bagi pihak Zakat Pulau Pinang. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi kemudahan dan kelapangan kepada kita semua untuk melaksanakan amal-amal soleh insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Zat. wabarakatuh. Sama-sama.